يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung lagi kitab Asas Aqidah Islam. Kita sampai pada muka surat 257. Baris yang ketiga daripada atas. Tajuk baru. Gambaran azab dan nikmat dalam kubur. Dan ia merupakan perbahasan yang terakhir daripada bab ini. Kita tengok boleh habis ke tidak. Kuliah kita kali ini, kalau tak boleh habis, kita sambung. Gambaran azab dan nikmat dalam kubur. Seperti yang kita dah sebut, kubur kita ini akan mengalami dua keadaan. Sama ada dengan nikmat ataupun dengan azab. Berbagai-bagai azab dan seksa yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan derhaka. Orang yang tidak Islam, orang yang Islam tetapi derhaka kepada Allah. Macam-macam jenis azab, di antaranya yang pertama dalam bentuk himpitan kubur. Dalam keadaan gelap gelita. Kubur dia akan jadi keadaan yang gelap. Segelap-gelapnya. Dan ada himpitan kubur. Yang kedua, binatang-binatang berbisa datang menggigit dia. Orang yang duduk dalam kubur, nanti dia akan mengalami saat-saat yang getir seperti yang dinyatakan di sini, mai segala ular dengan kala jengking menggigit dia. Yang ketiga, malaikat datang menyiksa dan lain-lain. Maka kita lihat ada sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-mu'minu fi qabrihi fi rawdah wa yurahhabu lahu qabruhu 70 zira'an wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri atarawna fima unzilat hadhihi al-ayah fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ini dalam surah Taha ayat 124. Qala atadruna ma al-ma'ishatu dhank? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala azabul kafiri fi qabrih walladhi nafsi biyadihi innahu la yusallatu alaihim 99 tinninan. Atadruna ma at-tinnin? Qala 99 hayyatan likulli hayyatin sab'atu ru'usin yanfuquna fi jismihi wa yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumil qiyamah.
Hadis riwayat Abu Ya'la, dan ulama menghukumkan ianya adalah berstatus hasan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang mukmin dalam kuburnya seperti raudhah. Ini kita nak jadikan kita ni benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Nanti kubur kita tak usah duk risau. Sebab apa? Sebab dia jadi taman. Raudhah itu taman. Dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta. Tadi yang kata sempit, bukan ke atas orang yang beriman seperti kita. InsyaAllah. Amin. Kita kata, kita ni betul-betul orang beriman dan tidak mengalami sempit di kubur kita. Bahkan kubur kita nanti dia akan jadi taman. Berapa luas dia? 70 hasta. Disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Beruntung jadi orang yang beriman ni. Cerah. Tadi yang kita baca tu nombor 1. Gelap gelita. Ini bukan kepada orang yang beriman. Orang beriman seumpama kita, insya-Allah. Apa nak dirisaukan? Betul-betul beriman, dia rindu kepada kematian. Tanyalah macam mana keadaan dia. Dia rindu ke tidak rindu? Tapi dengan tak semayang, tak tutup aurat, cakap pedah-pedah, meluat, orang tengok dia meluat. Punca orang bergaduh dia, punca fitnah dia. Dia kata aku tak sabarlah nak masuk kubur. Dia ingat apa dia tu kubur? Hanya bagi orang yang sempurna iman dia. Kuburnya akan cerah, disinari dengan cahaya bulan purnama. Tahukah kamu tentang apa ayat yang diturunkan ini? Yang tadi Nabi baca, iaitu surah Taha, ayat yang keberapa? Iaitu ayat yang ke-24. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Para sahabat jawab, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Kami ni orang Arab, bolehlah baca di segi makna, tapi yang tersirat Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Lalu Nabi berkata, iaitu tentang azab kubur ke atas orang kafir di kuburnya. Ini yang kita duk baca ni. Sampai ke ayat ni kita baca, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ayat ni turun kepada orang-orang kafir. Azab mereka dalam kubur. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sesungguhnya orang kafir akan disengat 99 tinin. Tinin. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, tinin dia tulis kat tepi tu naga. Naga. Tinin tu naga. Ada ke naga? Wujud ke? Tapi duk tengok cerita ada. 99 tinin. Besar mana tinin? Apakah kamu tahu tentang tinin? Nabi tanya balik sahabat. Maka sahabat diam, tak kata apa, duk tengok hang aku. Berarti tak tahulah apa dia ni tinin. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, itu adalah 99 ular. Tapi ular ni bukan ular yang halus-halus. Bukan yang kecil-kecil. Tinin jenis ular besar. Itu yang mereka kata naga tu, bentuk naga pun macam ular panjang. Tapi pandai, mereka tak kaki sekali dengan kepak. Terbang. Tapi ini Nabi sebut tinin adalah ular. Setiap seekor ular itu memiliki 7 kepala. Tadi berapa ular? 99. Bayang, kita cuba bayang. 99. Pas ekor tu 7 kepala.
Semua kepala meniup-niup pada orang kafir itu yang di dalam kubur itu. Dia tiup-tiup. Serupa macam naga. Duk sembung api. Kan? Lalu menyengatnya dan merobek-robek tubuh badan orang kafir itu sampai kepada hari kiamat. Hadis ini statusnya adalah Hasan, riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan setengah ulama yang lain menyatakan bahawasanya hadis ini adalah sahih. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, penghuni kubur mereka akan alami ini. Tapi kalau kita orang beriman, Ustaz, risau Ustaz dengan tinin ni. Sekok besar pun kita riuh sekampung. Besar batang main sekok. Ni pula sampai 7 kepala. Sekok tu 7 kepala. Berapa kepala kali dengan 99? Penat jadi orang beriman. Merapu. Cakap ni cukup merapu. Itu dah sebut dah tadi. Orang yang beriman, dia tidak akan diseksa, bahkan kuburnya akan jadi taman daripada taman syurga. Luas 70 hasta. Lepas tu pula cerah disinari dengan cahaya yang cahaya itu lebih terang daripada bulan purnama. Nak risau apa? Tapi yang ni, itulah. Tak faham ni. Cakap derah dah ni, ingat faham, rupa tak faham. Rupa kita lah kebanyakan. Kadang-kadang pun kita tak rupa jelas juga. Tak rupa faham juga. Kan ustaz duk mengajar ni, pengkuliah penceramah ni, tak apalah. Teruskan kuliah dia, ceramah dia. Maka kalau rasa macam nak diulangkan semula, boleh. Sebab apa? Sebab mungkin dengan ulangan kali yang kedua, barulah setengah-setengahnya dapat tangkap. Biasalah macam tu. Jadi kita sampai dengan penuh berhikmah, berhemah, tapi dengan ada dia punya cara-cara kaedah berdakwah dan sebagainya. Maka ketika itu juga kita serah kepada Allah, sebab kita hanya menyampai, Allah yang memberi kefahaman. Ni setengah-setengah guru ni, bila dia sebut sikit dia kata faham. Sebut sikit dia tak faham. Tak faham? Siapa tak faham? Janganlah macam tu. Kita sebut sudahlah, kita sebut sudah. Yang nak bagi faham tu bukan kita. Bukan ustaz nak bagi faham. Tapi kaedah kena bagi betul. Baru dia pun boleh faham. Sebenar yang bagi faham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas kita doa minta apa? Warzuqni fahma. Ya Allah, rezekikan aku kefahaman. Mula minta Rabbi zidni ilma. Minta tambah ilmu. Tapi jangan berhenti kat situ. Banyak ilmu tapi tak faham. Sambung lagi. Warzuqni fahma. Bagilah faham kepada aku ya Allah. Jadi hadis ini jelas kepada kita yang dikatakan himpitan kubur, gelap gelita dan sebagainya yang menyeksakan, lagi ada binatang yang menggigit dia, dengan malaikat datang menyeksa dan lainnya. Ini pun kita sudah sebut tentang dia, antaranya tentang himpitan kubur. Yang pernah kita sebut, Nabi sendiri kata bahawasanya, Nabi kata apa? Bahawasanya sekiranya kalau ada yang selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat. Tapi dia pun kena himpitan kubur. Dan kita sudah pun sebut bahawasanya para Nabi dan Rasul tidak mengalami himpitan kubur. Ada orang tanya pula saya, Ustaz, kalau Tok Wali, Ustaz? Tok Wali. Tok Wali, dia tu wali tapi Tok dia. Bukan macam tu. Ni kadang pun kawan macam tu juga duk main kan. Kita dia ingat Tok Wali, kita duk kata kontur lah yang wali tu. Tak, dia kata kontur wali tapi Tok. Tak kira sama ada dia tu wali ke Tok dia ke ayah dia ke, semua akan mengalami himpitan kubur.
Mai satu orang dia kata mau rapat dengan aku. Ancum tangan aku. Pakai lagamak cium kaki aku sekali. Sebab aku kalangan yang selamat daripada himpitan kubur. Tak sah. Orang ni bahaya ni. Macam tu orang ni bahaya. Dia sudah mereka satu ajaran sesat. Kan? Kalau selamatlah wali, makam wali nak banding makam sahabat. Padahal sahabat pun kena himpitan kubur. Cuma bezalah. Kan? Himpit orang baik dengan himpit orang jahat ni. Begitu. Dan ada peristiwa, kan? Nabi menziarahi ada satu kematian. Yang mati itu adalah baby lah, kita duk sebut kadang baby. Kan? Jadi bila Nabi sampai melihat bayi yang mati itu, maka Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha as-sabi." Sekiranya kalaulah ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, maka akan terlepaslah baby ini, bayi ini. Bayi ini akan terlepas kalau ada yang terlepas. Tetapi tak ada yang terlepas daripada himpitan kubur. Bayangkan, tak ada dosa apa. Bayi yang baru dilahirkan. Mungkin dalam beberapa hari, mungkin dalam beberapa minggu. Dosa apa? Tak ada dosa apa. Bersih. Anak-anak yang dilahirkan seumpama kain putih yang tiada kotoran. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih, pun dihimpit dalam kubur. Ni yang kita sebut dulu ni, ada satu orang dia ada doa, "Ya Allah, selamat aku daripada himpitan kubur." Bukan macam tu doa, minta jauh daripada azab kubur. Minta selamat daripada siksaan kubur dan seumpamanya. Bukan minta hindar, himpitan. Semua akan dihimpit. Dan hadis yang baru saya baca tadi, yang Nabi kata, baby ini pun akan dihimpit dalam kubur. Ia daripada riwayat Abu Ayyub Al-Ansari dalam kitab At-Tabarani fil Kabir, maksudnya Mu'jam Kabir, jilid yang keempat, 121. Dan statusnya adalah sahih. Ini bab akidah kita duk baca ni. Tak pakai, hadis-hadis lemah tak pakai. Fiqh tak apa lagi, tasawuf tak apa. Tak ada masalah. Yang lemah boleh. Jangan terlalu lemah je pun yang tu. Tapi kalau kait dengan akidah ni, kita duk baca ni, kita akidah. Tak sah kita sebut asas akidah Islam. Maka hanya menggunakan dalil-dalil yang sahih. Jadi apa hujah dia kat sini? Bahawasanya tidak ada seorang pun yang terlepas daripada himpitan kubur. Adapun orang kafir seperti yang kita sebut pada nombor 1 itu. Dihimpit tapi himpitan mereka ni dahsyat. Sebab apa? Sebab mereka ini kafir. Sebab mereka ini dahaka kepada Allah. Orang fasik, orang munafik. Maka kat sana ada sebuah hadis, sabda Nabi, wa yudayyaqu alaihi qabruhu, disempitkan ke atas orang kafir itu kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga tulang belulang dia ni tulang rusuk kanan rusuk kiri ni tikam menikam antara satu sama lain. Hadis sahih riwayat Abu Daud 4753. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi